Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah edisi 12 Julai bersama saya Zaim Zamani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monumen kontroversi Hagia Sophia akhirnya kembali menjadi masjid selepas 86 tahun. Berita gembira itu diumumkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan selepas Mahkamah Pentadbiran Tertinggi membatalkan keputusan pemerintah 1934 yang menjadikan Hagia Sophia sebagai muzium. Dan Erdogan turut mengumumkan solat pertama dibenarkan di dalam bangunan berkenaan adalah pada 24 Julai depan, iaitu sembahyang Jumaat. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecektir. Mempertahankan keputusan itu, Erdogan menegaskan negara berkenaan telah menggunakan hak kedaulatannya untuk mengubah kembali tapak bersejarah berkenaan kepada masjid. Mahkamah menyatakan Hagia Sophia secara rasmi didaftarkan sebagai masjid dan penggunaannya untuk sebarang tujuan lain selain masjid adalah tidak sah. Keputusan Kabinet pada tahun 1934 yang mengakhiri fungsi sebagai masjid dan mendefinisikan sebagai muzium adalah tidak mematuhi undang-undang. Baik, apa yang diumumkan Erdogan itu dianggap suatu kemenangan besar penduduk Islam di Turki dan tidak berlebihan jika kami mengatakan kembalinya bangunan ikonik yang juga salah satu keajaiban seni bina dunia itu kepada masjid turut diraih umat Islam di seluruh dunia, termasuk rakyat Malaysia. Sejurus pengumuman status terkini monumen berkenaan, ratusan umat Islam di Istanbul menunaikan solat di luar bangunan itu dan polis turut dilihat meningkatkan keselamatan di sekitar kawasan berkenaan. İlk namazı kıldık, büyük bir gurur hissediyoruz. Yani kendimizce daha önceden yapılması gerekeni şimdi yaptığımız için biraz üzüntü duyuyoruz. Aslında daha önce yapılması gerekiyordu. Çok evveliyetten yapılması gerekiyordu ama tabii bazı güçler izin vermedi. Gerçekten çok güzel bir duygu. Sanki İstanbul yeni bir fetholunmuş gibi böyle hissettim kendimi. O anda fethi yaşamış gibiyim. Yani o anda gözlerimden yaş boşaldı. Kendimi sanki Mekke Medine'de gibi hissettim. Sebelum keputusan Mahkamah Tinggi Turki kepimpinan Erdogan berusaha untuk merealisasikan hasrat bangsanya yang majoriti atau lebih 84% mahukan Hagia Sophia dijadikan semula tempat beribadah bagi umat Islam. Jadi seperti diduga, di sebalik kesyukuran umat Islam itu, ia sebenarnya menimbulkan kemarahan masyarakat Kristian Barat dan negara jiran Greece. Adakah mereka sedar sebenarnya ia bukan keputusan Erdogan tetapi keputusan mahkamah paling tinggi di Turki? Jadi paling tidak pun hormatilah undang-undang negara orang. Greece dan Rusia mengutuk tindakan Turki yang majoritinya beragama Islam atas sentimen keagamaan kerana majoriti rakyatnya adalah Kristian Ortodoks dan merasakan rayuan mereka diabaikan. Amerika Syarikat pula menyatakan kekecewaan, tapi sebenarnya mereka takut jika Turki menjadi kuasa besar dunia. Bagi Barat pula, mereka memang tidak gemar dengan Recep Tayyip Erdogan sejak dulu lagi. Walaupun mereka mengatakan jangan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid dan Erdogan juga tidak menghalang mana-mana pihak memberikan pandangan, namun bagi Erdogan, ia soal kedaulatan Turki. Dan beliau dengan tegas mengatakan, adakah mereka yang memerintah Turki atau kami? Hagia Sophia dibina pada 1500 tahun yang lalu oleh Empayar Rom Timur sebagai katedral Kristian Ortodoks sebelum ditukarkan menjadi masjid selepas penaklukan kerajaan Uthmaniyah di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Namun pada 1934,
Statusnya sekali lagi bertukar apabila kerajaan pimpinan Mustafa Kamal Atatürk menjadikan Hagia Sophia sebagai muzium dan diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Bagaimanapun, sepanjang tempoh 86 tahun ini, umat Islam di Turki sudah lama meminta agar mercu tanda Turki yang menarik jutaan pelancong seluruh dunia itu ditukar kembali menjadi masjid. Namun anggota pembangkang sekular yang mendapat sokongan Greece dan Rusia menentang perkara itu. Bagi musuh Erdogan, keputusan itu dikatakan sengaja mengalihkan perhatian dunia mengenai masalah politik dan ekonomi akibat COVID-19 yang dihadapi negara itu. Namun walau apa pun tanggapan mereka, ia tidak lagi bermakna kerana Hagia Sophia sudah dimutlakkan menjadi masjid semula. Baik, Global Hijrah berehat seketika, kembali selepas ini, isu Palestin. Zionis tak pernah puas. Kalau ikut rancangan jahat mereka, Ilhak Tebing Barat berlaku 1 Julai. Tapi ia tak berlaku lagi kerana dikatakan belum dapat lampu hijau dari Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tapi Zionis tetap dasar Zionis lah. Pandai ambil kesempatan. Dekat satu perkampungan ini, diorang tak nak nampak sangat rompakan tanah berlaku. Penduduk Israel bina rumah sementara yang dibina dengan kemah dan pondok sebelum dijadikan rumah konkrit. Memetik laporan Palestine Post 24 dan juga Palestine News and Info Agency Wafa, pegawai khas Palestin yang memantau tindakan pendudukan haram Israel di tanah mereka, Ghassan Douglas berkata, proses pembinaan kemah dan pondok haram itu dilakukan di perkampungan Al-Sawiyah Tebing Barat. Penduduk Israel itu dilaporkan berasal dari kawasan haram Rahalim yang ingin meluaskan jajahan mereka. Sekarang ini dikabarkan mereka dah ambil pun sebahagian penempatan berbukit di perkampungan Al-Sawiyah tu. Ibarat buaya yang takkan tolak bangkai, kalau dah jahat tu memang sentiasa ambil kesempatan untuk terus berbuat jahat. Itu cerita terbaru Israel nak bina rumah haram mereka. Yang rakyat Palestin di tanah halal ni macam mana? Sekarang ni ada lebih 1,500 penduduk Palestin di semenanjung Gaza masih belum dibina semula selepas musnah akibat serangan rejim Zionis 6 tahun lalu. Portal yang memfokuskan berita mengenai Israel-Palestin Middle East Monitor Memo melaporkan ahli Parlimen Palestin Jamal Al-Qadari berkata kemusnahan itu menyebabkan pemilik rumah beserta ahli keluarga mereka hidup dalam kesusahan sebab dah tak ada tempat tinggal tetap. Satu dunia tahu, Zionis kalau berdiri rumah penduduk Palestin memang sampai tinggal debu je. Pada 2014, selain rumah, lebih 500 kilang pun alami kerosakan teruk. Nak terima pampasan akibat kemusnahan bangunan, rasanya amat jauh sekali. Walaupun dah 6 tahun berlaku, tapi kesan buruk dia sampai hari ini. Baik, Global Hijrah berakhir di sini. Sebelum berpisah, saya tinggalkan anda dengan ucapan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengatakan kebangkitan Hagia Sophia adalah petanda satu langkah kepada pembebasan Masjid Al-Aqsa. Kebangkitan Hagia Sophia adalah kehendak umat Islam dari seluruh dunia yang juga mahu zaman kegemilangan Islam dikembalikan. Kebangkitan Hagia Sophia adalah percikan harapan yang tidak hanya untuk umat Islam tetapi juga dari semua masyarakat yang tertindas, terkorban di medan perang dan juga yang dijajah. Kebangkitan Hagia Sophia adalah seruan baru bangsa Turki dan juga umat Islam kepada dunia. Fikir-fikirkan. Sekian Global Hijrah. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.